أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita akan mulai baca ayat yang ke-17 Tapi oleh kerana yang ke-17 ni ada hubungan dengan yang ke-16, kita start dengan 16 Kita mulai ayat 16 daripada surah Al-Hadid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca. Semoga Allah Ta'ala menerimanya selaku amal yang salih dan menjadikannya sebagai pimpinan kepada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi ubat pada segala penyakit, penguat pada segala kelemahan, dan seterusnya menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Ayat yang ke-16 yang kita baca ni ialah ayat teguran Allah Subhanahu Wa Taala
kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah sebab turun ayat ni ialah disebut, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Abdul Aziz bin Abu Rawat daripada sahabat Rasul, bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni zahara fihim al-mizah wad-dah. Ada di kalangan sahabat Nabi ni orang panggil apa? Ada pesing al-mizah, bergurau senda. Adalah di kalangan sahabat. Tidak semua, tapi ada hak pesing jenis bergurau. Al-mizah ni bergurau lah. Wad-dah, lepas tu pakak suka. Bergurau-gurau suka. Dalam ramai-ramai tu. Gurau tu apa bergurau? Kita tak kata bergurau siapa kau pergi kat ni. Tak, gurau lebih kurang begitu je lah. Kerana bergurau ada pakak suka tu, tuan-tuan semua, dia bergurau ni bagai tak ada faedah sebenarnya. Tak. Bergurau ke buah ke suka yoya ada hasil tak? Habis homo gitu lah. Kalau setengah je, kalau sejah. Jadi Qurannya tak suka. Orang-orang penting macam sahabat ni, orang berjuang Islam ni, orang panggil apa, duk perhabis homo dia, duk perhabis masa dia dengan bergurau, dia suka-suka. Orang Melayu kita ni suka benar nak bergurau ni. Siapa ada lawak jenaka, siapa ada, bukan apa nama tu dalam TV tu, Raja Lawak, Maharaja Lawak, Allah sukanya pokok dia. Berapa umur dia habis? Umur dia, usia dia yang terlalu mahal itu, dalam dunia ni hak mahal sekali masa sebab apa? Sebab masa tu umur kita. Dan umur kita ni bukan boleh beli di mana-mana, bukan boleh tambah di mana-mana, dia akan habis. Jadi kalau dihabiskan homo yang mahal itu, dihabis dengan sia-sia, habis dengan gelak ketawa, habis dengan tak ada faedah, habis dengan duk bergurau main gotong main bukan ni, itu bukan kerja kita orang Islam sebenarnya. Itu kerja budak-budak, kerja orang tidak akil balik. Jadi Allah Ta'ala tegur dalam ayat ni. Tegur lah ke mana? Itu satu riwayat. Ada juga riwayat lain mengatakan bahawa ada setengah-setengah sahabat ni oleh kerana sirih berdoa, banyak berjuang Islam, ada banyak terlibat dengan peperangan dan sebagainya, jadi akhir sekali berasa lemah, berasa letih. Tak kata ke dia lah, manusia kan, dia berasa tupu semangat. Maka turunlah ayat ni. Itu di antara sebab-sebab kenapa ayat ni diturunkan. Alam yakni, alam tu adakah tidak, yakni sampai masanya. Jadi terjemah belum sampai ke masanya lagi. Lilladzina amanu, untuk atau bagi orang-orang yang beriman, tak sampai masa lagi ke antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka mematuhi pada, untuk hati mereka khusyuk di zikrillah, untuk mengingati Allah, wa ma nazala minal haq, serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Itu teguran Allah Ta'ala kepada sahabat Nabi. Maknanya tak sampai masa lagi ke hati kamu semua ni untuk takut kepada Allah dan mematuhi perintah Allah, dan juga mematuhi kebenaran yang diturunkan kepada mereka, iaitu Al-Quran. Tu orang buat kerja kuat setara sahabat Nabi, ditegur sahabat begitu. Tak sampai masa lagi ke hati-hatikan mereka untuk nak khusyuk, untuk nak takut, untuk nak taat dan patuh kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan. Kata Ibnu Mas'ud, ma kana baina islamina wa baina an utibna bihadil ayah illa 4 sinin. Kata Ibnu Mas'ud, jarak di antara kita masuk Islam hingga tapat turun ayat teguran ini selama
4 tahun. Selama 4 tahun Islam, maka turunlah ayat ni. Dia kata Ibn Abbas, ayat teguran ni turun semasa ala ra'si salasata asyar, iaitulah di permulaan tahun ke-13. Di permulaan tahun 13 turun ayat ni. Ia menegur sahabat-sahabat Nabi supaya mereka itu mengkhusyukkan diri mereka dengan mematuhi perintah Allah dan perintah Al-Quranul Karim. Jadi kalau setahun sahabat Nabi itu boleh tegur lagi, kita memang tapi di antara dua pendapat tadi, pendapat Ibn Abbas lah yang paling kuat, iaitulah ditegur setelah 13 tahun. Masuk 13 tahun sahabat ditegur dengan ayat ini. Pas kita masuk Islam sampai hari ni berapa lama dah? Kita sendiri cuba tengok semenjak kita jadi orang Islam, atau kalau orang Islam dah ni semenjak daripada akhir balik lah sampai kalau ni berapa tahun dah agak-agak. Jadi kalau duduk loleh lagi dengan Islam ni, bila lagi nak sampai masanya untuk serius dengan Islam ni? Bila lagi nak sampai masa kita nak bersungguh dengan Islamnya? Tak. Itu pertanyaan Allah Ta'ala. Tanyalah. Kalau masa muda dulu, biarlah dia kata kita muda, nanti tua dulu. Nanti tua-tua agak kita buat Islam dengan molek lah, semayang, mengaji, nanti tua-tua dulu. Siapa tua? Buana juga. Bila lagi? Nanti dekat-dekat nak mati ya. Dekat-dekat nak mati kita bersungguh lah. Jadi tu kata, bila ya kamu ni nak betul-betul khusyuk, betul-betul taat dan patuh kepada Allah. Khusyuk di sini makna takut dan patuh kepada Allah. Khusyuk di sini tanda molek. Makna khusyuk di sini ialah antakhsha wa takhafu, bahawa aku takut dan gerung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi nya? Kalau jamil muda punya bel tak menyahut seruan bel, tak mari mengaji semai Jumaat. Bunyi orang mengajar tak mari, orang mengajar, pak orang mengajar tak pergi mengaji. Hukum Tuhan pun tak ambil berat, tutup aurat pun tak tahu ke mana. Halal pun tak ambil berat. Buang masa pun tak berasa berdosa. Bazir umur hidup pun tak berasa berdosa. Hak Tuhan suruh pun tak apa nak era mana. Bila lagi? Bila lagi nak betul-betul takut pada Allah, betul-betul taat pada Allahnya? Itu Tuhan tanya. Lepas tu jawab sendirilah. Bila? Kalau sahabat dulu setelah 13 tahun dah, kita ni lama benar dah. Sama juga dengan Quran ni. Bila lagi yang kita nak ambil berat ke Quran ni? Nak baca Quran, kau nak berapa? Nanti mati dulu baru nak baca Quran. Lepas mati baru susah nak panggil orang baca Quran. Tu pun orang lain terlalu susah. Orang mati tak dek pun. Atas orang lain simpati ke dia, dia pun tak kira. Jadi bila lagi kita nak tunggu gapo lagi? Umur kita pun tak apa ada dah. Bila lagi nak bersungguhnya? Bila lagi nak bertaubat daripada dosa-dosa? Dosa tu penuh penat, sarat dah hidup dia tu. Hidup dia sarat, nak kaya dah hidup dengan dosa. Bila lagi nak bertaubat daripada dosa? Bila lagi nak bayar hutang hak Allah Ta'ala, hutang-hutang dengan Tuhan? Hak semaya qada pun tak selesai. Gotoh dengan Tuhan pula tu. Nazar tak nazar semua. Bila lagi nak tunggu? Itu hasil daripada pertanyaan Allah Ta'ala. Bila lagi hati kamu nak khusyuk, dalam hati nak takut dan taat kepada Allah, dan juga kepada apa yang diturunkan melalui Quran ni. Hak Quran pun tak faham-faham tak? Nak faham ke mana mereka tak mengaji? Bila nak mengaji Quran ya? Cepat orang mengajar pun tak pergi. Bila lagi? Nanti mati dulu lah.
Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah pula mereka itu jadi, yakunu tu jangan jadi, janganlah pula mereka itu jadi kalladzina utul, kallaka sebut itu seperti alladzina, orang-orang yang utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Yang dimaksud dengan orang diberi kitab di sini ialah ahli kitab, iaitulah Yahudi dan Kristian. Min qablu, sebelum mereka, ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatala alaihimul amak, tu maksudnya tala tu berlalu dengan lama. Tala tu makna panjang, al-amak tu masa. Al-amak tu masa. Maknanya setelah lalu ke atas orang-orang itu, alaihim tu tala tu makna berlalu, alaihim ke atas mereka, al-amak tu masa yang panjang. Yang dimaksud dengan ayat apa? Lalu masa yang panjang ni masa di antara mereka dengan nabi-nabi mereka. Ini sejarah Bani Israel kan? Sejarah ahli kitab. Ahli kitab ni macam ahli Quran lah. Kalau puak-puak Bani Israel, puak-puak bangsa keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia ada anak 12 orang, termasuk Nabi Yusuf. Jadi puak-puak dia lah, nabi-nabi tu boleh kata puak dia belakang. Jadi bangsa ini dipanggil Bani Israel, puak keturunan Nabi Yaqub ni. Nah, jadi puak-puak ni oleh kerana lama jarak di antara nabi-nabi mereka, jadi di antara masa ada Nabi tu boleh fikir lah. Apabila Nabi meninggal dunia, siapa nak bertemu pula dengan Nabi ke dia? Pada tu siapalah ke Nabi Isa? Nabi Musa ke ramai ke Nabi dia kan? Siapa ke Nabi Isa akhir sekali? Nabi di kalangan Bani Israel. Celah-celah tu oleh kerana jarak di antara Nabi tu lama, maka mereka itu kau lama, kau teruk, kau tak teringat kepada Allah, kau tak ambil berat tentang agama, tak belajar dan sebagainya, jahil dan sebagainya, tak ambil berat tentang kitab Allah Ta'ala. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka jadi kerah. Pasal lama tinggal ajaran Islam, pasal lama tak ambil berat ajaran Islam, duduk dengan jahil, duduk dengan jahil, duduk dengan nafsu, duduk dengan dunia, duduk dengan syaitan, duduk dengan hiburan, duduk dengan gelak ketawa, suka hilang. Tak era ke agama, tak era ke agama, tak percaya ke agama, tak percaya ke kitab, tak buat tu, tinggal ada agama. Akhirnya mereka jadi kerah hati, kerah bedah orang panggil. Orang Kelantan kata kerah bedah, kerah kepala. Pasal mereka tidak lagi duduk dengan kitab. Dia tidak duduk dengan Taurat, tidak duduk dengan kitab-kitab mereka dah. Dia tidak duduk dengan ulama-ulama mereka dah. Ulama pun tak betul dah. Ulama pun berebut dunia juga, penuh habis. Hati-hati jadi kerah. Dia kerah tangan berberat dah nana. Kerah tangan berberat dah, kerah hati, kerah perut, kerah pedal lagi teruk, kerah kepala dan sebagainya. Wa katsirun minhum, dan kebanyakan di antara mereka fasiqun, ialah orang-orang fasik. Orang fasik ni mana orang keluar daripada batas-batas agama, orang yang langgar perintah Allah, orang hidup dengan tidak berdasarkan agama, langgar perintah Allah, maka orang itu jadi orang fasik. Lahirlah individu yang fasik, rumah tangga yang fasik, masyarakat yang fasik, ekonomi yang fasik, politik yang fasik, kerajaan yang fasik. Fasik habis. Akhirnya pasal mereka tu tinggal ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penuh rana habis. Masyarakat penuh, kerajaan penuh, undang-undang pun penuh. Pasal dia tidak merujuk kepada Allah dah. Itu yang berlaku di dalam masyarakat ahli kitab. Apa korang masyarakat ahli Quran? Siapa ya? Itu masyarakat ahli kitab, ahli Taurat, Injil dan Zabur. Nah, ahli Quran lah, ahli Quran. Ahli Quran pun lebih kurang kok. Jarak kita dengan Nabi ni jauh kan? Dah beribu tahun jarak dengan Nabi ni kan? Maka kau sehari kau rusak, akhir sekali
lahirlah manusia-manusia yang fasik, pemimpin yang fasik, ahli koprak yang fasik, ahli politik yang fasik. Jadi semakin ramai puak-puak fasik atas dunia ni. Pasal mereka jauh dengan agama, jauh dengan ajaran Nabi, jauh dengan Quran. Jadi fasik selalu. Dah. Hatta orang-orang berilmu pun jadi fasik juga. Bodoh. Lebih kurang dengan zaman dululah. Sebab itulah Allah Ta'ala tegur, jangan jadi lagu tu. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, la tanqudanna ural Islam urwatan. Ikatan ajaran Islam yang diikat kemah dah oleh Rasulullah melalui Quran, melalui hadis satu masa dulu, la tanqudanna, dia akan hancur, akan musnah, akan putus. Urwatan, sekateh demi sekateh, satu ikatan demi satu ikatan. Jadi putus getah, putus. Nah, berapa putus? Pasalnya kerak demo, kerak demo, akhirnya ajaran Islam itu putus, punuh habis. Awalu hal hukmu, mula-mula sekali putus ialah soal pemerintahan, soal undang-undang, soal hukum, soal pelaksanaan undang-undang Islam, soal kerajaan Islam. Itu mula-mula sekali putus. Jadi orang tak era dah ke Islam dalam bab politik, bab ekonomi, bab negara, bab sama ni. Orang tak era dah ke agama. Putus dah situ. Itu mula-mula sekali putus. Orang-orang politik pun duk kata jangan duk campur politik dengan agama. Tu putus tu. Putus wayar dah tu. Orang hak kecek lagu tu pun orang jenis putus wayar dah tu. Duk mempolitik kat agama. Orang mempolitik kat agama artinya agama suku, politik suku. Jadi duk guna agama untuk politik. Tu jenis-jenis orang kecek lagu tu, jenis orang putus wayar belakang tu. Jadi tidak berasa dah politik ni sebahagian daripada agama. Ekonomi ni sebahagian daripada ajaran agama. Ajaran agama kena ikut, kena dilaksanakan dalam politik, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Hak tu hak mula-mula punah saja. Kalau di Turki dengan naiknya Mustafa Kemal Atatürk alaihi la'natullah. Mustafa Kemal ini seorang munafik yang berpura-pura dia ni Islam. Berpura-pura nak buat Islam. Apabila dia boleh kuasa ke dia, jahanam habis mahkamah Islam, undang-undang Islam habis penuh. Dia buat habis undang-undang Islam, dia diganti dengan undang-undang barat. Sampai hari ini. Negara sekular yang paling sempurna sekular dia iaitulah Turki pakai ini. Dia orang tidak berasa sekular tu sendiri kafir, orang tak berasa dah. Sekular ni kafir sebenarnya. Tapi orang tak berasa kafir dah bagai itu. Punuh habis hak pemerintah. Apabila negara Islam pun jatuh, habis kuasa Islam pun jatuh, hingga sampai umat Islam pun jadi jahil pasal jarak dengan Nabi tu jauh dah. Jadi orang tak berasa dah Islam ni menyeluruh, termasuk negara, termasuk ekonomi politik. Orang duk berasa Islam ni semaya puasa aja. Islam ni masjid aja. Tu penuh dah situ. Wa akhiru as-salah, dan hak akhir sekali penuh ialah as-salah semaya. Hak akhir tu pengkalan terakhir. Dan semaya pun kita tengok lah ni ramai dah orang tinggal semaya. Hak semaya pun huduh-huduh begitu ya semaya. Berasa nak semaya, kalau tak semaya tak sah. Semaya pun ala kadar begitu ya. Tak ada semangat mana sangat. Semaya pun sore begitu ya. Dia kau penuh. Semaya Jumaat pun tidak dapat sambutan. Padahal semaya hak fardu ni hak asal kena Jumaat. Jadi manusia semakin pasik, semakin keluar daripada agama. Apatah lagi mari penjajah Inggeris. 300 tahun Inggeris menjajah. 300 tahun kita ni kena jajah. Jadi orang penjajah Inggeris ni mari dia pindah habis agama. Pindah habis pendidikan, politik, ekonomi semua dia pindah. Dia agama dia serah ke raja-raja. Agama yang dalam arti yang sempit dia serah ke raja-raja Melayu. Hak lainnya agama dia belakang.
pendidikan, budaya agama, ekonomi, politik, sosial, dia susun semula mengikut kehendak dia. Walaupun setelah 300 tahun kita dijajah, diberi kemerdekaan, tapi orang sudah jadi punah otak, punah rosak, nak pulih semula dengan Islam itu bukan senang. Tambah-tambah penjajah pula, dia tidak beri dia punya kemerdekaan kepada mana-mana negara kecuali setelah dia yakin bahawa negara itu akan diperintah mengikut cara yang dia nak. Semua gitu berlaku. Negeri-negeri yang dijajah di dunia ini, dia tidak tinggal kecuali dia tinggal generasi dia. Dia tinggal anak didik dia supaya boleh meneruskan kaedah dia nak. So pakar ini sebab tu mana ada orang pemimpin Islam, orang berfikir Islam boleh naik jadi mereka, tak boleh. Dia akan tebah, dia akan sekat dan sebagainya. Orang yang nak ke Islam tak akan boleh naik. Itu cara susunan penjajah. Jadi ayat yang kena jajah ni pun, dia jadi sekat dah fikir dia tu. Oleh kerana dididik dengan cara orang putih, pakaian orang putih, makan minum, jadi budaya putih habis dah. Orang tak selesa dah dengan Islam, dia selesa dengan orang putih. Dah gitu kan? Jadi walaupun sudah kita bebas daripada penjajahan, tapi masih dijajah lagi. Mahkamah Islam tak ada kuasa, masih serupa dengan zaman penjajahan juga. Sebab yang meretah ni dia meneruskan agenda penjajah. Jadi umat rakyat pun jadi serupa dengan Belanda. Belanda ni model rakyat dia kuliah kemarin. Saintis buat kajian Belanda, dia ambil Belanda press padan ni, dia bubuh dalam balai, dalam makmal sains. Jadi Belanda ni lopak lopak tinggi sekali, begitu tinggi dia lopak Apabila lopak tinggi, maka ditudung dengan satu penuduh yang menyebabkan Belanda hak lopak tinggi ni sutuk, lopak sutuk kan. Hak dia lopak tinggi tadi tutup dah. Apabila sekian lama lopak sutuk, lama duduk gitu kan, jadi terbentuklah dalam kepala dia, mana selopak dia boleh sekat ni, tak lagi dah lebih dari tu. Ini Belanda punya eksperimen Apabila buai penutup, Belanda lopak sekat tu ya, walaupun sudah tak ada penudung, lopak situ ya, walaupun tak tutup. Supalah juga kita ni, orang Melayu ni jadi macam Belanda tadilah. Zaman penjajah, kita dijajah, ditutup oleh penjajah. Islam ni sekat ni je. Islam ni semaya, puasa, zakat, ni je Islamnya, ditutup situ. Jadi kita lopak pun tutup, lopak sutuk dah. Lepas pada penjajah, orang putih balik dan penjajah balik ke negeri masing-masing, kita lopak sekat tu lah juga. Walaupun lepas merdeka, dia lepas situ ya. Sebab apa? Sebab dalam kepala dia Islam sekat tu ya. Lebih kurang gitulah bandingnya. Dan kalau ada hak lapak nanti tinggi sikit, dia tebah lalu. Kalau ada lah belalai lapak tinggi sikit, tebah. Jangan tinggi sekat ni yang kita kena lapak. Sebab apa? Sebab orang putih ajar gitu. Itulah nasib Islam dalam masyarakat Melayu. Nasib Islam adalah faqasat qulubuhum, menyebabkan hati kerah. Ini ahli Quran ni. Hak tadi ahli kitab. Ahli kitab tu memang hak lama. Hak ahli Quran setelah jarak masa dengan Nabi lama, jadi hati kerah. Wa katsirun minhum fasiqun. Orang Islam ahli Quran sendiri ramai juga orang jadi fasik. Ramai orang jadi fasik, tak ikut Islam, tak ikut Quran. Sama ada fasik peribadi atau fasik jama'i. Fasik dalam bab peribadi, fasik dalam bab rumah tangga, fasik dalam bab ekonomi, fasik dalam bab politik, fasik dalam bab undang-undang, fasik dalam bab pemerintahan. Bila berlakunya fasik, apabila mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, keluar dari landasan agama, habis tak lagi. Islam pun tak lagi. Kalau salah nak tinggi sikit, sutuk dengan perlembagaan pula. Sutuk dengan perlembagaan. Lopak tinggi sikit, sutuk dengan perlembagaan. Sebagaimana Menteri Agama mari bagi ni tawar nak naik taraf mahkamah syariah di Kelantan ini.
Mahkamah syariah dinaikkan tarafnya, akan diberi bangunan mahkamah khas, akan dinaik taraf jawatan dan sebagainya, gaji dan sebagainya. Tetapi apabila ditanya, kalau staf di kaki tangan mahkamah tu akan dinaik, bagaimana dengan undang-undang hak, undang-undang Islam itu sendiri yang diamal di mahkamah tak betul. Undang-undang mahkamah syariah dalam bab jenayah tak betul dengan syariat. Macam mana boleh lagu tu? Mahkamah syariah melaksanakan undang-undang yang tidak betul dengan syariat di mahkamah syariah. Lagu mana undang-undang itu sendiri ada orang tanya. Ada kata tak boleh, ini bercanggah dengan perlembagaan. Jadi rupa-rupanya Allahu Akbar yang kita sebut ni dalam konteks perlembagaan bukan Allah. Perlembagaan itu akbar. Sutuk perlembagaan. Nak buat Islam pun sutuk canggah satu canggah sini. Walaupun dalam perlembagaan menyebut Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama persekutuan. Apa makna Islam agama persekutuan? Mana agama negara kita ni ialah Islam lah. Apa makna beragama dengan Islam? Apa disebut beragama dengan Islam? Kena ikut Islam lah dalam semua hal. Habis apa tak ikut dengan Islam? Tak boleh bercanggah ke perlembagaan. Tidak fasik dengan kerjaan itu. Jadi akhirnya Allah yang Maha Besar tu duduk bawah perlembagaan je. Jadi Allah ni Tuhan berperlembagaan. Soalan gitu. Penuhnya hidupnya. Kalau tak berasa penuh, kalau orang itu tak berasa penuh, dia sendiri penuh pula. Kalau dia tak berasa fasik, dia sendiri fasik. Jadi sampai bila kita nak celak ni? Sampai bila nak celak benda ni? Dan sampai bila sampai bila nak pemerintah ke rakyat ke alam ya'nil ladzi nak amanu, hak dia mengaku beriman, bila nak taat pada semua mengaku beriman belaka, kalau kata kafir dia marah. Tapi sampai bila nak ada lagu ni? Sampai bila hati-hati hak yang orang mengaku beriman dan taat dan patuh kepada Allah? Sampai bila? Kalau bodoh mengaku beriman saja tidak takhsha'a qulubuhum li zikrillah, hatinya tidak patuh dan taat pada Allah, tak taat pada Quran, tak lagi. Dia kata supaya ya, kita di Malaysia ni puak mana pun supaya ya. Betul. Kalau nak kata supaya, cuba kita buat perbandingan lah. Kita ambil lah hak puak-puak yang ada di Malaysia ni. Baik, kita ambil start mana? Start pada syahadah, mengucap dia kalimah syahadat. Mengucap dia kalimah syahadat sama. Sudah kita kena. Puak ni pun mengucap kalimah syahadat, puak ni pun mengucap kalimah syahadat sama. Semaya sama. Hak ni semaya 5 waktu, hak ni pun semaya 5 waktu. Sudah kita kena. Puasa sama. Hak ni puak ni pun puasa bulan Ramadan, hak ni pun puasa bulan Ramadan. Zakat sama. Orang ni keluar zakat terus, hak ni zakat terus. Hak ni pun keluar zakat harta, hak ni keluar harta. Sama lagi. Haji sama. Puak ni pun pergi haji, puak ni pun pergi haji. Sama lagi. Dari segi undang-undang, hak ni nak pakai Islam, hak ni nak pakai undang-undang Inggeris. Tak sama dah. Tak. Hak ni nak pakai undang-undang Islam sepenuhnya, hak ni tak sih nak pakai undang-undang Inggeris. Tak sama dah tu. Hak ni nak ekonomi cara Islam sepenuhnya, hak ni tak sih kat ekonomi Islam. Hak ni nak tutup aurat, hak ni tak sih tutup aurat. Hak ni nak berjoget, nak berkata, hak ni tak sih berjoget. Pas sama kot mana? Hak ni makan rasuah, hak ni tak sih makan rasuah. Hak ni tak sih riba, hak ni nak ke riba. Sama ke lagu tu? Jadi kita boleh sama dalam 5 perkara yang boleh sama. Mengucap, puasa semaya, puasa, zakat, haji. 5 perkara tu yang boleh sama. Lepas dia tu, tak sama dah. Pas sama kot mana?
tahun lebih, 53 tahun dah kita berdosa kerana duk melaksanakan undang-undang Taghut, undang-undang Inggeris. 53 tahun dah. Berdosa habis seluruh Malaysia ni. Kecuali hak tidak redha saja. Hak sedar saja. Tapi ada segolongan dia buat tetap berdosa. Pas sama kok mana? Panjanglah cerita tak? Jadi tuan-tuan semua kalau orang kata sama, tuan-tuan kena jawab gitulah. Sekat haji boleh kata sama. Lebih pada haji tu kak? Buanah dah. I'lamu, ingatlah. Ketahuilah ni apa makna kat sebenarnya? Tahu ni ilmu dah tu. I'lamu daripada ilm. Alimah makna tahu, makna tahulah, mu kena tahu, mu kena ada ilmu dalam bab ni. Dia kena ambil tahu, jangan dia buat tak tahu. Berapa nama hak kamu kena tahu? Dia kena kamu berilmu. Nah, kata dia ketahuilah bahawa disebut dalam tafsir ayyuhal mu'minun al-musabuna bi ba'dil ghaflah. Ketahuilah wahai orang-orang beriman yang ditimpa oleh beberapa kelalaian. Yang dimaksud dengan tak ketahuilah di sini ialah wahai orang beriman yang ditimpa oleh beberapa kelalaian. Oleh kerana lala itulah pakasura mizahuhum wa dhahkuhum. Oleh kerana mereka kena penyakit lala ni menyebabkan mereka ni banyak bergurau senda, banyak buat benda sia-sia dan banyak ketawa. Banyak sukaria, banyak berhibur. Wahai orang-orang mukmin yang kena penyakit ni, tahulah annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Sesungguhnya Allah menghidupkan, yuhyi itu makna menghidupkan, al-arda bumi ba'da mautiha, sesudah matinya. Sesudah matinya bumi itu. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu al-ayat, keterangan-keterangan dan bukti-bukti, la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya akan hakikat bahawa bumi ini boleh hidup. Bumi yang mati, bumi yang kemarau tu boleh hidup dengan air hujan. Supaya juga hati manusia boleh hidup. Hati yang kering kotor, hati yang kerah, itu boleh hidup dengan ilmu, nasihat dan ingat kepada Allah. Itu semoga kamu tahulah. La'allakum ta'qilun, supaya kamu tahu, kamu reti, kamu berfikir. Ini nasihat Allah Ta'ala kepada puak-puak yang lalai di kalangan mukmin. Di kalangan mukmin ni adalah orang jenis lala, suka buang masa, suka bergurau senda lebih-lebih, suka lebih berhibur lebih-lebih, siapa berjajan duduk depan TV, berhibur. Sedangkan kalau baca Quran setengah jam pun mengatuk dah. Jadi apabila seorang tu banyak hiburan, banyak buang masa, banyak buat kerja sia-sia, hati dia akan jadi kerah, hati dia akan jadi kemarau, pasal dia lala masa tu. Apabila dia lala, makna dia jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi lala, hati yang lala ni, hati yang tak ada, supalah bumi yang tidak ada hujan. Nampak? Hati yang lala ni hati yang kering sebenarnya. Hati yang berzikrillah ialah hati yang subur. Disebut dalam satu riwayat lain, dia kata bandingnya hati manusia ni, keperluan hati manusia kepada zikrillah lebih daripada keperluan ikan kepada air. Nampak? Bagaimana ikan tidak akan boleh hidup kalau tak ada air, sama juga hati manusia tidak akan boleh hidup kalau tidak ada zikrillah. Tak semaya, tak puasa, tak zikir-zikir ingat ketuan kan? Baca Quran, mengaji dan sebagainya. Hati tu jadi kering. Boleh jadi kering, supaya tanah kering dia kerah. Dia gitu ni. Tidak hak kerah dia boleh kering kan? Nak jadi kerah tu kerana dia kering. Supaya tanah kerah tu kan? Tanah hak kering lah tu. Hati pun gitulah juga.
Jadi Tuhan kata, ingatlah, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala boleh menghidupkan bumi ini selepas mati dengan cara waktu turun hujan. Apabila Allah Ta'ala waktu turun hujan, maka bumi itu jadi subur. Apabila subur, maka bumi itu boleh mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Samalah juga dengan hati-hati kamu, wahai orang-orang mukmin yang lalai, wahai orang mukmin yang lara. Kamu telah menyebabkan hati kamu tergersang, kemarah. Jadi kamu kena reti, hati pun boleh juga Allah Ta'ala pelembut balik hati kamu, sebagaimana Allah Ta'ala pelembut tanah tadi, boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kamu juga boleh menghidupkan hati-hati kamu dengan zikrillah, dengan Quran, dengan ilmu, dengan mengaji, dengan ibadat. Boleh menghidupkan hati kamu dengan benda tu. Jadi orang lala ni, sebenarnya lala ni satu penyakit sebenarnya. Jadi bolehlah hati-hati yang lala ni boleh perhidup dengan Allah Ta'ala, boleh perhidup dengan ilmu, boleh perhidup dengan zikrillah, boleh perhidup dengan ibadat, sebagaimana Allah Ta'ala perhidup bumi yang mati dengan air hujan dari langit. Ini terpulang kepada kita lah. Terpulang kepada kita lah. Tapi alhamdulillah lah, dengan kita hidup mengaji Quran, berjemaah, sembahyang Jumaat, hati kita akan jadi hidup. Zikrillah kan, akan jadi hidup. Apabila hati ni hidup molek, maka hati itu akan banyak mengingati Allah, mengingati masa depan, dan buat kerja benda-benda baik, kerja yang menguntungkan, tidak membazir umur dia, dan tidak buat benda sia-sia. Itu menunjukkan hati itu hati yang hidup, bukan hati yang mati. Hati yang mati ni, tak tahu ke satu dah. Berat benar. Sepuluh orang mati lah, ke mana kena? Jadi tuan-tuan semua, kita cuba kena buat pemulihan lah, pemulihan hati. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan semua, benda yang melalaikan ni boleh mematikan hati. Benda yang melalaikan manusia, sama ada meneh ke, hiburan ke, kelak ketawa ke, suka hilang ke, berapa ke, kalau dah banyak berdoa, dia boleh mematikan hati. Boleh mematikan hati, boleh kemarah hati. Apabila kemarah hati, dia tak tumbuhkan satu lah. Sebagaimana tanah yang kemarah, kering kotak, tak tumbuhkan satu. Kalau tanah pun mampu gerah. Hati manusia pun begitu juga, dia tak tumbuh benda-benda baik. Akhir sekali syaitan lagi buat pejabat dia situ. Syaitan lagi buat pejabat, buat buka bilik gerak kelak satu. Salah satu daripada kerjaan yang boleh menghidupkan hati seseorang ialah bersedekah. Bersedekah ni salah satu daripada amalan yang menghidupkan hati manusia. Sebab seseorang itu dia tidak akan sedekah kalau dia tidak ada tujuan sedekah tu buat apa. Orang yang bersedekah ni kerana dia ada iman, dia ada kepercayaan, dia ada harapan. Hasil daripada sedekah aku ini boleh menambahkan kebajikan, dia boleh jadi harta. Sedekah-sedekah ni pemindahan harta kita daripada dunia ke akhirat. Kita nak pindah harta kita daripada dunia jadi akhirat, melalui sedekah. Transport kan. Semua orang nak hantar duit lah, nak hantar duit ke anak kan, melalui proses tentu. Kita nak hantar duit ke akhirat, kena sedekah. Dan sedekah ni boleh menghapuskan dosa. Sedekah juga boleh mematikan kemarahan Allah kepada kita. Dan sedekah juga boleh melembutkan hati. Sedekah ni boleh melembutkan hati. Dan sedekah juga boleh jadi teduh di pada mahsyar. Al-mar'u fi zilli sadaqatihi. Seseorang itu akan berteduh di bawah bayangan sedekahnya di akhirat nanti. Jadi kalau nak teduh terbesar, kena sedekah banyak sikit. Al-mar'u fi zilli sadaqatihi. Seseorang itu akan berteduh di bawah naungan sedekahnya di akhirat nanti. Dan sedekah yang kita sedekah ni tuan-tuan semua, Tuhan perah sedekah ni. Sedekah yang ikhlas itu, dia hidup rupa-rupanya. Dia hidup serupa dengan tanaman, serupa dengan pokok kayu yang kita tanam.
Katalah kita sedekah fisabilillah, sedekah kerana Allah ikhlas betul, satu sedekah. Maka Tuhan pera sedekah dia tu jadi khobsah. Boleh tengoklah. Katalah kita sedekah kita ni berapa tahun dah umur dia. Kalau sedekah kita ni umur 10 tahun, tengok pohon kayu 10 tahun umur dia besar mana. Nah, kalau kita sedekah ni 50 tahun dulu kita sedekah, jangan muda lah kita sedekah. Cuba kita tengok di hutan ni, umur pohon kayu 50 tahun besar mana. Jadi rupanya sedekah kita ni dia khobsah. Supaya dengan pohon kayu. Tuhan sendiri jaga sedekah ni. Sebab itulah katalah hak kita sedekah 50 tahun dulu. Katalah kita kata sedekah 10 riyal 50 tahun dulu. Dengan kita sedekah 1000 riyal zaman lah ni tak sama. Katalah ni betul lah kita ada duit 1000 riyal, sedekah fisabilillah. Dengan kita sedekah 10 riyal 50 tahun dulu, tak sama sebab hak tu besar dah. Hak ni baru nak tanding ni. Walaupun 1000 tapi baru. Itu nak ayat sedekah. Dan sedekah ni boleh melembutkan hati seseorang. Dan sedekah ni ada banyak. Ada sedekah yang menggunakan duit. Dia konsep sedekah dalam masyarakat, dalam Islam ni ada sedekah hak guna duit ya. Ada sedekah hak tak guna duit. Banyak peluang bersedekah ni. Boleh jadi kita nak sedekah duit, berkali kita sendiri pun tak ada duit, ataupun kita kedeku. Dua tu kan. Kalau buat nak sedekah tu kena menazar, barulah tu subit sedekah. Kena menazar lah. Kalau aku boleh berjaya begini, ya Allah aku nak buat begini, menazar. Orang ayat ke Nabi tentang orang menazar. Orang menazar nak buat kebaikan begini. Rasulullah kata orang buat kebaikan dengan menazar ni ialah orang kedeku. Orang kedeku kena menazar nah barulah tubik kebajikan daripada dia. Kena terang dengan menazar nah baru tubik. Kalau tak menazar tak tubik berkali. Nabi kata orang kedeku, orang menazar buat kebajikan orang kedeku. Kalau tak menazar tak buat. Sedekah ni ada dua. Hak sedekah guna duit, tu semua tahu. Sedekah hak tak guna duit, apa nama? Sedekah hak tak guna duit ni, misalnya kita beri salam kat orang, jumpa dengan orang, Assalamualaikum, itu dapat satu sedekah. Jumpa dengan orang senyum, mukanya senyum, satu sedekah. Nah, subhanallah satu sedekah. Dan kita kena bersedekah sebanyak 300. Berapa sendi kita ni? 300 apa dah? 300 ni pula tak? Sendi kita ni. Kena sedekah tiap-tiap hari untuk bayar harga sendi kita nak guna ni. Berapa sendi? 300 lebih sendi kita. Jadi nak bayar 300 lebih sedekah tak mampu. Nabi kata padai dengan 2 rakaat sembahyang sunat duha. Padai dengan 2 rakaat sembahyang sunat duha, sedekah juga. Dan selagi sedekah mudah benar, tak pakai duit, al kalimah tayyibah sadaqah. Kalimah yang baik itu sedekah. Sama ada kalimah itu dengan baca Quran ke, kalimah itu dengan tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, subhanallah, alhamdulillah ke, ataupun kalimah itu kalimah dengan Allah Ta'ala. Kalimah sama-sama manusia ni. Kita berkecek molek, jawab telefon dengan baik. Boleh ada apa-apa, Assalamualaikum, amba boleh tolong ke apa, jawab dengan baik. Ataupun kita berkecek dengan baik. Jadi berkecek kita yang baik itu je menyebabkan orang sejuk hati kecek dengan kita. Kecek molek dengan anak kau, dengan isteri kau, dengan sahabat kau, dengan jiran kau, dengan tamu kau, dengan siapa kau. Kecek dengan baik, jawab dengan baik, layan dengan baik, yang menyebabkan orang dengar suara kita berkecek itu sejuk hati. Nabi kata setiap kalimah yang dia berkecek itu adalah sedekah.
Kalau kecek 5 patah, 5 patah. Kalau 10 patah, 10 patah. Kalau 100 patah, 100 patah menjadi sedekah. Sebab sedekah tu boleh menyenangkan hati orang, menjejukkan hati orang. Sebab tu Nabi kata al-kalimah tayyibah sedekah. Kalimah yang baik itu sedekah. Boleh faham? Dan sedekah tu sebenarnya apa makna? Sedekah ni apa makna? Asal perkataan sedekah ni perlu ambil ingatan. Asal sedekah ni dia ambil perkataan sidqun. Sidqun. Sidq. Apa makna sidq? Makna benar. Sidqun itu makna benar. Dari perkataan sidqun inilah tubiatnya sedekah. Daripada perkataan sidqun inilah keluarnya perkataan sedekah. Sebab apa? Sebab orang yang bersedekah ni orang yang sudah benar-benar beriman. Orang yang sudah benar-benar beriman, maka dia bersedekah. Kalau orang itu masih munafik hatinya, atau beriman uduh-uduh yang tidak benar-benar, maka dia tidak akan bersedekah. Makna orang bersedekah ni orang benar beriman. Sebab tu Nabi kata as-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda berimannya seseorang. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda benar, tanda seseorang itu sudah beriman dengan sebenarnya. Sebab kedekut, bakhil tidak akan boleh duduk bertemu dengan bakhil dengan iman ni, dia tidak akan boleh duduk dalam satu hati. Kalau hati itu sudah ada iman, bakhil dia kena lagi. Kalau iman yang menguasai. Tapi kalau hati itu dikuasai oleh bakhil, iman kena lagi. Dia tak boleh duduk dua tu. Musuh. Jadi nak pelembut hati kita tuan-tuan semua, selain daripada beriman, selain daripada semaya, selain daripada zikir, selain daripada mengaji ilmu semua sekali, ialah bersedekah. InsyaAllah dia akan lembut hati dia. Oleh kerana itu, selepas pada Allah Ta'ala menceritakan tentang kegerasangan, kemarah hati, kerah hati, perut dan sebagainya, Allah Ta'ala buat sedekah. Sebab sedekah ni boleh menyembuhkan hati, boleh menyembuhkan penyakit hati. Innal musaddiqin, sebenarnya orang laki-laki yang bersedekah, wal musaddiqat, dan orang-orang perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qardan, serta mereka itu memberi pinjam. Aqradu ni asal mana beri hutang. Wa aqradullah, dia beri hutang kepada Allah, qardan hasana, dengan hutang yang baik. Qardan hasana, qardan tu hutang hasana yang baik. Jadi Allah Ta'ala buat bandingnya, orang yang buat kebajikan, belanja di jalan Allah, membantu Islam, membantu perjuangan Islam ni, termasuk dalam bab orang bersedekah fi sabilillah. Dan orang ni dikira sebagai orang yang beri hutang kepada Allah. Orang beri hutang kepada Allah ni di barat begitu, yudha'afu lahum, akan diganda balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Seolah-olah hutang ke Tuhan, dan Tuhan ni bayar lebih. Dia tidak hutang macam sama kita ni bayar hutang tak lebih kan. Tapi Allah Ta'ala ni, kalau hutang ke dia, dia bayar lebih. Seolah-olah gitu, Tuhan tak perlu pun, tapi nak ayat sebagai perbandingan. Dan Allah ni Asy-Syakur. Asy-Syakur mana Tuhan yang sangat-sangat berterima kasih kepada hamba-Nya. Ia bersedekah. Jadi dia boleh bayar tu ke Allah lebih-lebih. Supaya ibu tak kerajaan dalam ni lah. Kalau dalam kerajaan dia panggil bond. Bond tu, kerajaan keluar bond, itu salah satu cara daripada kerajaan nak minta berhutang dengan rakyat. Jadi dia keluar bond dengan harga sekian-sekian, kita beli bond tu, ada tempoh dia berapa lama. Bila bond tu sudah matang, masuk kita boleh tebus balik. Tebus balik tu berganda dia punya untung. Tu dengan kerajaan lalan ni, di seluruh dunia pun ada barang ni. Kita dengan Allah ni tak panggil bond, dia panggil qard, beri hutang kepada Allah. Dengan kita buat kebaikan ni, seolah-olah kita beri hutang kepada Allah, dan Tuhan bayar balik tu Allah. Bukan saja bayar di akhirat, atas dunia Tuhan bayar dah. Atas dunia.
Jadi hak ni pelik sikit. Ada seorang, tak payah sebut nama lah, ada seorang ahli korporat. Pada 1 tahun tu dia menghadapi satu kerugian yang amat teruk dalam syarikat dia. Jatuh perniagaan dia, rugi. Tapi peliknya hamba Allah ni, dia berkali adalah penasihat dia, untuk guru dia ajar dia. Dalam keadaan dia rugi tu, dia kumpul duit, dia beri sedekah berjuta-juta pula. Dia keluar zakat sedekah berjuta. Pelik. Dalam keadaan rugi tu keluar apa ni? Keluar sedekah, bukan zakat, sedekah. Sedekah berjuta. Sedekah. Dalam keadaan dia rugi. Setelah dia sedekah begitu rupa, duduk tak lama rak naik semula. Itu maksudnya Tuhan bayar balik dengan hak sedekah dia tu. Tu. Tidak akan rugi dengan sedekah ni. Ini banyak cerita-cerita korporat. Ada satu lagi korporat orang Kelantan juga. Dia pergi, ada satu rombongan, satu treboh bawa pergi orang haji. Siapa Kuala Lumpur, kedutaan Saudi tak keluar visa. Huru-hara semua kapal terbang. Allah pakat dia tidur di airport, marah. Jadi akhir sekali dia punya travel takutnya bahaya, kapal haji lari dah. Bos bawa lari. Jadi adalah seorang yang duduk ramai-ramai tu, keluarga pada ahli korporat ni. Dia masa tu tidak besar lagi, mana baru-baru itu ya. Lalu dia ambil pendekatan, tak apa dia kata. Dia berkira dengan kerajaan Saudi, dengan visa kedutaan Saudi, akhirnya boleh keluar semua visa hak tekanan haji tadi. Semua kapal terbang boleh keluar visa. Setelah keluar visa, tak ada kapal terbang pula dah. Dekat dia ni, gate pintu dia dah nak tutup dah. Nak tutup lah dah. Lalu dia buat mana? Hanya ada satu kapal terbang nak pergi ke London. Kapal terbang nak pergi ke London, nak pergi ke London. Tu yang ada kapal terbang. Hal lain semua orang haji belakang kan. Lalu dia kira dengan pihak emas, dia berpisah jugalah ni. Dia kata gini, hak semua hak tidur di airport dia beri hotel belakang. Dia beri hotel. Kapal terbang ni pula dia kata, hak nak pergi London ni minta mah tak delay dulu. Minta mah delay supaya jatah orang haji, sebab orang haji nak tutup dah gate dia Jeddah tu. Lepas tu hak delay berapa, hak orang delay ni dia akan bayar semua hotel, dia akan semua bayar kerugian. Tak apa dia kata, supaya orang nak pergi buat haji ni selesai. Jadi mah pun terima. Mah terima akak wagi hak ni dululah. Dah lah siapa dia Jeddah, orang pintu baru pintu tutup. Dia bayar semua kerugian mah hak delay tadi kan, dengan hotel, dengan makan segala macam dia bayar semua. Oh banyaklah habisnya. Tapi tu beri ke dia berlipat kali ganda lebih. Lepas tu jadi jutawan, bilioner dalam ni. Itu mana yudha'af lahum. Tuhan akan lipat ganda lagi. Percayalah bagian ni memang banyak bukti-bukti ni. Walahum itu hak dunia dan akhiratnya sekali. Walahum ajrun karim, dan mereka itu diberi pahala yang karim, balasan yang mulia. Jadi maksudnya balasan yang mulia ialah syurga lah. Tak lagi dah. Nampak tu? Jadi kita orang tak ada ni, sedekah cara kita lah, buat tabung sedekah sana ni. Kita buat tabung sedekah. Masuklah serial kau sehari dah. Kita orang tak ada kan. Tak ada sungguh kau tak ada walala. Tuhan tahu. Nenek. Tak apalah, kita kena tak ada sungguh lah. Buat tabur sedekah, masuk sikit-sikit, lepas tu sedekah. Dan sedekah ni juga boleh menyembuhkan penyakit. Sebab tu ada setengah-setengah orang, dia sakit, dia sedekah, dia boleh menyembuhkan penyakit. Ada satu cerita di zaman sahabat dulu. Dia ni ada kebun tamar. Tapi peliknya kebun dia ni, dengan tuai-tuai kebun yang lain, orang perhati kebun dia ni senantiasa ada hujan sama. Awal di langit berarah pergi ke kebun dia, menurunkan hujan.
Orang nak perhati. Perhati kau pergerakan awal ni. Kau kebun-kebun lain tak pergi. Kebun ni lagi. Awal kan bergerak sampai situ turun hujan. Begitulah sama-sama. Pelik kawan ni. Jadi akhirnya orang pergi tanya tuan kebun ni, apa rahsia sebenarnya menyebabkan dihormati begitu rupa sehingga awal ni bergerak pergi ke kebun dia nah. Dia menurunkan hujan. Dia kata dia tak ada khabar satu, cuma dia jok muda sampai tua lagi. Dia kata dia ni pendapatan kebun dia ni dia bagi 3. Hasil kebun dia ni dia bagi 3. Satu bahagian untuk cara ke kebun tu, jaga kebun, bubuh baja lah, segala macam keperluan kebun, pagar tak pagar semua sekali. Satu bahagian daripada pendapatan kebun tu. Yang kedua, bahagian kedua untuk keperluan hidup keluarga dia semua sekali. Dan yang ketiga untuk fisabilillah, perjuangan Islam, sedekah segala macam. Jadi dia bagi 3 pendapatan kebun tu. Oh gitu kau dia kata. Jadi kita pun kalau nak suruh Tuhan ganda juga, kena pendapat tu kena bagi 3. Kena bagi 3. Hanya dia jadi masalahnya pasal kita gomo kita belaka tu masalahnya. Tu ya tidak ada Tuhan tak ganda tu. Tuhan tidak ganda. Itu setara tu. Janji Allahnya yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Tuhan akan lipat ganda kependapatan dia, dan Allah Ta'ala di akhirat nanti pula akan diberi bayaran yang sangat mulia. Yang dimaksud dengan ajrun karim di sini ialah syurga. Syurga ni habis lagi lah, hebat lagi lah. 99% nikmat Tuhan ni duduk di syurga. Kita dah ni baru duduk 1% yang baru. Cuma ingat balik ni, wa aqrad, cuba tengok bahasa Quran, bahasa Allah Ta'ala tu. Wa aqradullaha qardan, dan kamu beri pinjaman, beri butai kepada Allah qardan hasanah, sebagai pinjaman dan butai yang hasanah, yang baik. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan qardan hasanah, butai yang baik itu ai bil ikhlas. Tanda molek ni. Yang dimaksud dengan qardan hasanah itu ialah al ikhlas. Ikhlas bila manin wala adha. Kita beri sedekah tu dengan tidak ada man, tidak ada menyesal. Menyesal beri banyak ni. Tak boleh menyesal ni, boleh membatalkan pahala. Wala azah, dan kita beri itu pula dengan tidak menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Wala iradata jazain, dan dengan tidak ada harapan untuk mendapat balasan daripada orang yang kita beri itu. Tiga tu baru nama ikhlas. Mana kita beri sedekah tu dengan tidak ada menyesal, dengan tidak ada menyakiti orang, dan dengan tidak harap orang balas, barulah jadi boleh qardan hasanah, baru boleh jadi pahala. Tapi kalau sedekah 500 riyal, nak boleh ke 500 tu bekok muka-muka. Tunduk habis orang, Nya bawahnya kata macam-macam. Habis tunduk. Hingga siapa hujung syarah tu, dia kata gua nak menunduk ni. Orang tunduk tu menunjuk ke orang malu, berasa malu dan berasa bukan dia. Tu menyakiti orang, tak boleh pahala. Yang keduanya pula mengharapkan balasan daripada orang terima sedekah. Apabila terima 500 riyal, jangan lupa. Lihat kita kan? Ni apa orang terima tu rakyat kamu ni, lagu tu belaka. Pasal lagu jangan lupa. Sekali je. Teras sekali. Jadi beri 500 riyal tu dengan harapan orang beri balasan ke dia. Zero, tak ada kawan satu. Kosong. Orang panggil tidak ikhlas lagu tu. Itu bukan qardan hasanah lagu tu. Qardan hasanah. Dah pergi tu berkelik bekok muka-muka. Nyobahan dia. Dia ayat kamu. Mengata dia beli ubat lah. Dia guna 500 je beli ubat bekok tu. Tak lagi bagian ni bagian dia tak betul kan. Tak lagi.
Walladzina amanu billahi wa rusulihi. Dan kalau hak jujur sengati, builah lillahi ta'ala, cukuplah. Tak ada kata apa lah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman kepada Allah wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya. Sebab beriman ni tak badai dengan beriman dengan Nabi Isa saja, tak, macam orang Kristian. Tak badai dengan beriman dengan Nabi Musa saja, macam orang Yahudi. Tak lagi. Dia semua rasul-rasul kena beriman belaka, termasuk Nabi Muhammad SAW. Katalah kalau semua rasul-rasul tu beriman belaka, Nabi Muhammad tak terima, Nabi Muhammad tak beriman, kafir juga orang tu. Ataupun kalau kita sendiri pun beriman dengan Nabi Muhammad saja ya, Nabi lain tak beriman, kafir juga. Dia kena beriman dengan semua rasul-rasul. Tak boleh tolak siapa dia pun. Orang-orang yang beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya, ulaika humus siddiqun. Orang itulah orang yang mereka lah pada sisi hukum Allah, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, iaitulah orang siddiqin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman ni, dia tak ada kata-kata yang lebih besar dan lebih tinggi daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada lebih pada tu. Beriman dengan Rasul. Wasyuhada, dan juga orang-orang mati syahid, inda rabbihim, di sisi mereka itu. As-siddiqin dan syuhada ni inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, lahum ajruhum, beroleh pahala. Nah, orang siddiqin mana orang benar-benar beriman, dan juga orang mati syahid. Orang mati syahid ni siapa? Nabi kata, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati terbunuh di jalan Allah, dia berjuang Islam, dia mati, dia adalah mati syahid. Wa man mata fi sabilillah, siapa dia mati biasa, mati biasa, tapi dia mati fi sabilillah, dia duduk dalam keadaan perjuangan Islam, duduk dalam usaha nak meningkatkan Islam, menyuruh makruf nahi munkar, nak melaksanakan Islam, tiba-tiba habis homo mati, orang itu mati syahid juga, walaupun mati biasa. Orang-orang ni lahum ajruhum, mereka akan dapat bayaran pahala mereka, wa nuruhum, dan juga dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, senanglah dia hidupnya, dapat kemudahan-kemudahan tadi. Walladzina kafaru, dan juga sebaliknya orang berkufur. Orang kufur ni orang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul. Wa kazzabu bi ayatina, dan dia telah serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Hak kami duk royak dengan Qurannya, dengan bergotong, dia tak percaya belaka, dia tolak belaka, atau dia tolak sebahagian daripadanya. Katalah 99% Islam ni dia boleh terima, tapi 1% dia tak boleh terima, kafir juga jawab dia. Jadi panggil orang kafir ni orang yang tolak Islam walaupun sikit. Ulaika ashabul jahim. Nah, mereka lah orang panggil ashab, tuan punya neraka. Apa maksud tu? Mana neraka ni kalau ada gerai kat, gerai tu nama dia. Tu kira milik betul dia dah. Itu mana ashabul jahim. Neraka tu jadi hak dia. Sebagaimana tanah hak dia, rumah hak dia. Jadi sesok ni Allah Ta'ala beri gerai neraka tu nama dia. Neraka tu milik dia. Dia duduk situ lah sampai bila-bila. Itu mana ashabul jahim. Mereka lah ahli-ahli neraka, jadi tuai pada neraka tu. Itulah tuan-tuan semua ayat-ayat kita dapat belajar pada hari ini, walaupun tak walaupun beberapa ayat saja, tapi kita harap kita boleh menghayatinya. Bila lagi kita nak menghayatinya? Kalau sekarang lah, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, sebab kita tak ada umur dah. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba sendiri, meminta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.